إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة. أجابة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Kita nak bercerita Tajul Urus. Tajul Urus mana mahkota bagi segala pengantin. Araish, Allah Ta'ala jawab para awliya. Awliya ilah dia panggil Araish, segala pengantin-pengantin Allah Ta'ala. Siapa dia? Para wali-wali. Dia kan pengantin mak kerja kahwin tu. Pengantin tak pergi makan. Ini pengantin mana Allah Ta'ala punya orang istimewa. Orang yang didudukkan di atas apa? Pelamian makrifat Allah Ta'ala. Al-Hawi litahzib an-nufus lil Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kitab Tajul Urus ni bagi membersihkan akan segala jiwa kita atau hati kita. Karangan Ibn Athaillah As-Sakandari pada sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal 'abd, utlubit taubata minallahi ta'ala fi kulli waqtin, fa innallaha qad nadabaka ilaiha, faqala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumi mi'ata marratin. Wahai hamba Allah, hendaklah engkau sentiasa bertaubat. Sentiasa bertaubat dengan cukup syarat-syarat. Kalau sama-sama insan, syarat dia ada 3. Pertama, an-nadam. Ya, untuk menghasilkan an-nadam pula dia ada mukaddimah, dia kata Imam Ghazali. Bukan senang. Ya, nak hasilkan kalbi, nak cuit sampai dia rasa menyesal, nak cuit kalbi kita biar rasa takut, biar rasa gerun, itu bukan senang. Kadang-kadang dia istighfar yang berhajat pada istighfar balik. Mana istighfar bil lisan duna qalb. Dengan lisan dia sallallahu tu lain dalam apa tak ada kosong. Ya, dia tak jadi. Dia sebenarnya taubat bukan dengan lisan. Taubat bil qalbi. An-nadam, penyesalan duk mana? Qalbi bukan dengan lisan. Ya. Al-azam, azam duk mana? Qalbi bukan dengan lisan, cuma qalbi. Dia orang taubat kalau tak cakap dia senyap. Ya, cukup syarat dalam sah taubat. Ya, menyesal. Bila menyesal nak usik kalbi kita tu, biar dia takut. Ya, kita akan kena imbas balik resiko besar daripada maksiat. Dengan maksiat hati dia akan jadi hitam, jadi gelap. Ya, maksiat ni mimma yusawwidul qalbah. Ya, maksiat ni mimma yusawwidul qalbah. Segala barang yang menghitamkan akan hati. Bila hati sudah hitam, dia gelap, berkarat, macam mana nak jalan tuan? Gelap. Buat dosa ni benda sangat-sangat bahaya. Buat satu dosa yang kita buat, nuktatun sauda. Ya, satu bintik mana kalbi dah ada kat hati. Dia biarkan dia mana dia ran karat. Dia karat, dia bocorkan ayat tadi. Ya, sebab tu maknanya pemantauan pertama bagi orang yang nak salik, nak bersuluk ke hadirat Tuhan ialah pastikan taubat sungguh-sungguh. Kalau tidak, tak berjalan. Ya, sebab inna sikalal zunub, ya, inna sikalal zunub yamna ila masyiratil. Dia menyekat daripada berjalan kepada hadirat Tuhan.
Kalau dosa ada kita tak bertaubat, dia tak boleh jalan. Kalau kita jalan, dia buat ibadat bodoh, buat ibadat kan tak buat, tentu ya. Tongong you pun. Ya, tolol you pun. Tak ada rasa takut betul. Dia muka orang yang bertaubat, kata ulama betul. Seorang yang berkahwin 10 tahun tak dapat anak, tiba-tiba dia dapat anak seorang. Anak dia pula cukup main cantik, ya, cerdik pula. Tiba-tiba dah besar anak dia 14 tahun, wah, pum, accident mati. Lepas tu kau tengok pada hari-hari perayaan, hari raya, orang bawa anak, muka dia macam mana? Ya, sedih. Tu muka orang taubat. Tu nama dia. Nak tengok wajah orang bertaubat, tu dia. Dia muram, dia muka dia slow, tu muka taubat. Dia taubat muka ceria juga, tu kan taubat. Tu silap makan ubat. Tu silap makan ubat, bukan taubat namanya. Jadi memandang resiko dosa tu menghitamkan hati, dosa tu menjauhkan dengan Tuhan, dan tidak ada bahaya paling besar bila kalbi insan terjauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahaya besar. Kemudian dapat laknat daripada Allah Taala pula. Akhirat habis dia humban dalam neraka jahanam. Itu benda-benda tu kita asak dalam kalbi sampai dia rasa takut, dia gerun menitiskan air mata. Tu air mata tu benda tu, air mata tu mahal. Ada setengah dia ambil air mata duluan, dia sapu kat badan ni, ambil berkat. Air mata yang keluar daripada penyesalan tu mahal. Kitratan la yamassuhumun nar. 2 titisan yang tidak disentuh api neraka. Titisan darah syahid mempertahankan agama Allah, dan satu lagi titisan air mata dia dengan Tuhan. Sama ada air mata rindu atau air mata gerun dengan Allah Ta'ala. Itu kalau kena kat air mata tu keluar, mahal nanti. Itu cukup mahal. Api neraka tak sentuh. La yamassuhumun nar, neraka tak sentuh. Itu menunjukkan apa? Mahalnya air mata yang keluar kerana gerun kepada Allah Ta'ala atau kena cinta dengan Tuhan. Dan bila dia bertobat sungguh-sungguh, dia akan keluar kan. Kalau tak ada air mata, tak ada salah, tak payah perang dengan bawang kan. Kau pergi keluar kan. Ya, air mata dalam tak apa. Rohani kita betul-betul dia tangis di atas kesilapan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Bila hasil menyesal betul, Maulana Nabi kata apa? An-nadam wa taubah. Penyesalan itu dipanggil taubat. Mana urusan apa semua tu? Dalaman, bukan urusan luaran, bukan. Ya wahai hamba Allah, naklah engkau sentiasa, ya, mana bukan sekali-sekali, sentiasa. Kalau Rasulullah SAW istighfar 3 riwayat, satu riwayat 70, satu riwayat lebih 70, satu riwayat 100 kali. Rasul maksum, tak ada dosa, tiba-tiba istighfar dengan Tuhan. Maka istighfar Rasulullah SAW bukan macam kita kan. Istighfar Nabi itu sebenarnya apa? Liraf'in darajat, mengangkat akan darajat. Kita istighfar nak isqatuz zunub, kita nak gugurkan dosa. Dosa kita berkeladak ni, kita nak jangan bagi dia tutup kalbi, kata tutup aliran. Cepat-cepat bersih, kena balik cepat bersih, basuh balik. Air-air kita basuh kan. Ulama kata apa jenis pembasuhan yang kamu buat? Kamu basuh baju, basuh pinggan mangkuk, basuh kereta, jangan lupa dalam tu lagi besar kena basuh. Yang tu orang tengok, yang ni tempat tilik Allah Ta'ala kalbi. Kalau tak dibasuh dengan taubat, jawab dia kotor. Bila kotor menarik murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak nak kalbi kita tu kotor, dia nak bersih. Jadi oleh kerana tu kena sental. Kalau Rasul bertaubat beristighfar dia tu, kita kena lebih lagi. Kerana sesungguhnya Allah SWT telah menyeru, ya, telah menyeru, memanggil engkau kepadanya, lalu dia berfirman. Apa Allah Ta'ala panggil? Tubu ilallahi jami'an. Ya, dan naklah kamu semua bertaubat kepada Allah, wahai orang-orang mukmin. Ya, moga-moga kamu berjaya. Ya, kata terjemah dia, moga-moga dengan mana sebenarnya kamu akan berjaya. Sebab la'alla dalam Quran dan hadis dipakai makna ditahqiq. Dalam kalam biasa dipanggil ditaraji. Apa taraji? Mana mudah-mudahan, moga-moga. Tapi dalam Quran dipakai makna tahqiq, mana sebenarnya kamu akan berjaya. Bila dia bertaubat, maka dia akan jadi orang yang muflihun, orang yang mendapat kejayaan. Ya, sebab bila bertaubat, dosa dia bersih. Bila dosa dia bersih, hati dia jernih. Bila hati jernih, pancaran nur akan sampai. Ya, pancaran nur berbagai-bagai Tuhan akan jumpa dalam hati. Maka dia hidup terpimpin dalam nur Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding kalau dia tak bertaubat, hati dia hitam, gelap,
kotor, maka duduk dalam gelap, ya. Maka dalam gelap faham aja lah. Rosak. Ya, pemikiran dia gelap, pandangan dia gelap. Gelap apa? Gelap maksiat, mungkar. Dan yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Taala mencintai. Senang ke tak? Maksud lain orang dicinta. Ya, sebab taubat bukan sembarang. Takut taubat tak jadi. Sebab demi hasil besar tu, mendapat cinta kasih sayang Allah Taala. Dan orang mendapat kasih sayang Tuhan tak ada tempat melainkan syurga tempat. Ya, Allah Taala kasih pada orang yang bertaubat dan mencintai orang yang sentiasa bersuci zahir dan batin dia. Ya, maka cari jalan ni. Sebab dia mencari jalan yang menyebabkan Tuhan kasih. Sebab orang bertaubat dia ada sifat apa kan? Ya, tawa tu. Sebab taubat dia angkat. Orang yang tak bertaubat ni dia rasa apa tak? Dia rasa tak berdosa. Kan? Dia kata anak dia berdosa. Wah. Besar babat. Kalau Rasul istighfar, para wali-wali kita dosa lebih banyak di pasir yang melata di bumi. Itu wali kita. Ya, tiba-tiba kita pula perasan macam tak ada dosa, itu lagi besar dosa. Ya, rasa tak berdosa itu lagi satu kesalahan besar. Mana ada insan yang tak berdosa. Wali pun tersilap tadi. Cuma beza dia, dosa dia tak dekat lama. Dia kena cepat dipadam balik. Dia kena cepat dipadam balik. Dia tak berjalan. Ya, tak jadi perkasam, disimpan lama-lama dah. Kita masalahnya simpan. Kadang bersih pun tak tumpu betul-betul. Betul kalau anak kita nakal, supaya nafsu kita lagi nakal. Dia buat maksiat macam-macam. Musim hujan, tiba-tiba budak ni dia berkubang kan. Rupa dia macam lembu kan. Badan dia, baju tu dia cerita lah. Tiba-tiba kita basuh baju dia, kita tak semak betul-betul. Ambil air kencing-kencing dah, pergi sidai. Nanti dah kering tepek-tepek lumpur dah lah. Celah sini lumpur, celah sini lumpur. Sebab kita basuh tak betul. Ya, basuh kena semak betul. Satu semak. Kemudian sental dia. Sental dosa tu dengan raungan, ya, penyesalan. Meraung kan ni. Bayi Mazali dulu kalau buat kitab-kitab dia, saya kiranya orang tobat ni pergi di padang pasir. Pergi padang pasir tempat orang tak ada, orang tak dengar. Ya, lepas tu naikkan pasir letak atas kepala dia. Sujud letakkan pasir atas kepala. Itu style dia orang. Kalau menyesal dia ambil pasir letak atas kepala. Kemudian kau pekik kuat-kuat, melaung menangis kuat-kuat, sekuat-kuat kau dengan Tuhan. Abang kau akan rasa sejuk penerimaan taubat. Dan lepas tu kau rasa tenang jiwa, lazat ibadat. Ya. Miskin nak pergi mana padang tadi kan, melaung kat rumah menjerit orang atau beranjat macam pula ni seria dia. Ya. Jadi kuang-kuang pun mengalirkan air mata sesal. Gaungan dalam kita kena buat. Ya. Sebab tu menghapuskan dosa kan. Dan Rasulullah SAW bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah bil yaum mi'ata marrah. Sesungguhnya diberati ke atas hatiku, dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Ta'ala setiap hari sebanyak 100 kali. Rasul maksud sifat, kita pula sebaliknya, betul tak nak istighfar. Oh, berat sangat gitu. Ya. Sah maknanya dia telah diperangkap dan dibodohkan oleh syaitan. Ya. Sebab tu orang yang taubat, orang yang sifat, orang yang menjaya. Dan antara janji tu, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala berikan kasih sayang ni bagi orang bertaubat. Sebab orang bila bertaubat, bermakna apa? Dia dah menginsafi. Dia mengaku. Ya, orang bila selender dengan Tuhan, Tuhan sayang. Ya, kita anak pun kalau nakal, dia selender macam okeylah. Kita nampak tiga-tiga orang ni buat jahat, dia buat nakal. Bila kita segar dia, dua orang ni mengaku. Kita maaf nama, saya mengaku saya salah ni. Yang seorang ni, mana dia? Opak dia nampak dia buat jahat, dia tak mengaku. Pula dia kena melempang kan. Maknanya apa? Kalau dia dah buat, lepas tu degil tak nak mengaku, tu jadi marah lagi, murka Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kasih kepada hamba dia tawab yang cepat-cepat, ya, dan suka melakukan taubat. Ya. Silap sikit istighfar, silap sikit istighfar. Sebab dalam tarekat semua ada. Paling kurang meletak 70 kali. Ya, 70 kali juga. Tu paling kurang kan. Habis. Sebab kita nak menempuh jalan tadi. Nak menempuh jalan ni awal ni. At-taubat awwalu maqaman. Awal-awal maqam insan dengan Tuhan dia taubat.
Kemana tidak ada jalan bagi orang yang tak bertaubat. Taubat adalah pembersihan. Apa dibersihkan? Benda kotor. Kalau dia tak nak taubat, mana dia cinta kekotoran, dia seronok duduk dalam longkang. Habis nak masuk istana, kena hambat dengan orang. Masuk istana kena bersih, kena berhias, bauan, hangi bau dia masuk. Begitu nak masuk istana makrifah lagi tinggi. Dia kena bersih qalbi dia, bersih segala dosa, bertaubat, ya. Kemudian dia kata, fa in aradta at-taubata fayambaghi laka alla takhluwa minat tafakkur tulal umrika fatafakkar fima sana'ta fi naharika fa in wajadta ta'atan fashkurillaha ta'ala 'alaiha wa in wajadta ma'siyatan ya fawabbih nafsak ala zalik wastaghfirillaha ta'ala wa tub ilaihi fa innahu la majlisa ma'allahi ta'ala anfa'u laka min majlisin tuwabbihu fihi nafsak. Masya-Allah. Ini kalam wali-wali melekat-lekat, sedap. Jika engkau ingin bertaubat, dan itulah sewajibnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah engkau berusaha bersungguh-sungguh, ya, berusaha bersungguh-sungguh agar hidupmu tidak sunyi daripada tafakkur. Maksudnya jangan ada kosong khayal. Sebab tak ada tafakkur, dibayar dengan taubat. Dia kena tafakkur. Maksudnya menjalankan fikiran kita. Dan menjalankan fikiran kita, dia ada 3 peringkat. Dan dia kena ambil satu kaedah penyesuaian tempat. Sebab benda besar ni, nak istihdar, kalau tidak fokus, oh benda besar. Bila benda besar, dia perlu pada bi'ah suasana, ya, yang mulaim, yang membantu dia kepada perkara itu. Sebab tu kalau kita ada musyarat penting, kita tak boleh buat tepi jalan, kita kena buat bilik musyarat, kan? Kalau musyarat khas lagi penting, masuk bilik siap kunci yang bagi orang masuk. Ya, mana suasana tenang tu, dia membantu jadi sebab supaya fikiran kita jalan tenang, dapat idea. Itu kalau musyarat. Ini bukan musyarat, ini urusan kita dengan Tuhan, nak repair dalam. Dan waktu kena betul-betul masuk bilik suruh, ataupun kalau bilik khalwah. Dalam hadis mukhtar, hadis Nabi suruh siapa buat rumah, buat bilik khalwah, bilik kecil. Kalau tak ada pun buat sendiri apa-apa, kan. Kita beli kain mengadang, buat selimut, bawa masuk dalam seorang, ya, masuk dalam biar sunyi keadaan dia. Itu lain, dia ada suasana, kan. Kita ibadat orang lapang, orang tengok dia kurang. Kalau kita sorang-sorang, dia lain sikit rasa dia, ya. Bila benda yang besar, kita ada tumpuan. Jadi nak hasilkan tafakur. Sebab tu dalam hikam kata apa dulu? Ma nafa'al qalb mislu uzlatin yadkhulu fiha midanul fikrah. Ni tidak ada satu lebih manfaat bagi hati kita nak proses qalbi kita, nak pergi makrifat ke Tuhan. Tidak ada satu benda yang lebih manfaat mislu uzlatin, pengasingan satu. Kemudian masuk dalam pengasingan itu ialah tafakur. Ini tafakur. Pertama, tafakurkan tentang apa? Dosa, ya. Dosa kita, maksiat daripada sejak kita balik sampai sekarang kita tafakur. Wow, banyak, ya. Dah berapa kali dunia ni banyak ada. Kemudian kita cuci dan sental betul-betul dengan istighfar, dengan taubat yang nasuhah. Satu, bersih. Okay. Yang kedua, ialah nak rapat. Bila nak rapat, kita kena tafakurkan ni'amillah, nikmat-nikmat Tuhan. Ya, kalau nak kira memang tak terkira Quran kata, kan, wa in ta'udhu nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam daripada kecil kita sampai sekarang, masya-Allah, tak tentu. Jadi bila kita pandang nikmat tu banyak-banyak, dia akan rasa timbul apa? Sampai timbul rasa mesra, rindu dengan Ta'ala. Ya, sayang dengan Tuhan. Sebab jubilatil insan yuhibbu ma asana ilaihi. Diperangaikan manusia, dia akan kasih kepada orang yang suka membantu dia. Ya, maka siapa lebih membantu kita daripada Ta'ala? Semua dia punya. Bila perhati betul-betul dengan tenang, insya-Allah dia akan rasa apa? Kerapatan, mesra, rindu dengan Tuhan. Itu fikiran yang ketiga. Dan yang ketiga sekali, kita hapuskan ingatan yang lain melainkan pada dia, padam. Ya, itu dengan tauhid yang khas. Itu bentak dengan zikir la maujud bihaqqin illallah, la ilaha illallah, ataupun Allah. Allah fokus terus. Barulah dia bertafakur, dia cantik, kalbi dia akan cantik, ya, bersih. Agar hidupmu tiada sunyi daripada tafakkur. Pakaian boleh tentang kita pakai tak pernah basuh, boleh. Jauh boleh.
Ya, orang kerja pejabat dalam aircon pun tuan-tuan kalau dia pakai baju dia nak basuh. Apalagi kau kerja kontrak. Faham ni? Mana wali-wali tu keadaan cantik pun dia basuh lagi. Kita ni lebih pada kontrak, gelumang, dia tak nak basuh. Oh, hidung macam takut hidung dia pekaan. Tak ada bau lagi. Ya. Jadi maknanya kena sentiasa basuh. Busuknya maksiat tu ulama kata kalau dibuka tak ada seorang nak dekat dengan kita. Kalau nisbah dia nisbah bau. Ya. Orang panggil melantung busuk maksiat. Kalau dia tuan buka kan tak ada seorang nak dekat kita. Habis lagi dan bayang tu kalau yang kecil yang besar lagi dah banyak kata biar mana nak masuk nur dan gelap. Habis tu. Maka hendaklah engkau fikirkan tentang pekerjaanmu di waktu siang. Apa yang kita buat dan apa yang telah kau lakukan. Sejak daripada aku tukar mata tadi, pukul apa kita bangun? Pukul 4, ke 3, 4.30, 5.30, ataupun subuh mu'alab. Subuh mu'alab orang bang boleh bangun. Orang bang baru nak bangun. Dia tak malu orang terahim. Patut orang terahim dekat masjid, kita dah malu kan? Orang dah duduk atas masjid terahim, kita bergulung macam tenggiling ni. Lepas tu nak minta makrifat khasah. Wah, makrifat tinggi kan tu. Yang mantaraban ula sahiran layan. Siapa menuntut ketinggian dia kena berjaga malam. Ya, kalau tidak takkan bau dan pangangan majenin ni. Habis. Jadi maknanya sejak daripada bangun malam, apa kita bangun 3, 4, 4.30 ke, sampailah kita nak tidur balik. Kita cek kawan-kawan sejam-sejam. Apa kita jumpa? Dua perkara. Sama ada taat atau maksiat. Kalau taat, tersyukur kepada Allah. Bila kita syukur, Tuhan akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Ya, pertambahan nikmat duniawi itu lain kecil. Ini pertambahan ni lagi besar. Kita syukur nikmat iman, amal, maka Tuhan akan tambah. Iman lagi kuat, amal lagi kuat, makrifat lagi tinggi. Itu yang lebih penting. Dan apa yang telah kau lakukan pula, dan dikedapati pekerjaanmu adalah berbentuk ketaatan, ya, dibuat amal saleh, maka bersyukur kepada taat. Itu cara dia. Wajib. Ya. Jangan nampak kita, oh ni aku nak handal. Jangan habis tu terbagai kali. Bersyukur kepada Allah SWT di atas ketaatan tadi sebagai nikmat besar. Ya. Dan jika engkau dapati pekerjaanmu adalah berbentuk maksiat, maka hendaklah engkau hinakan dirimu. Jangan tunggu lagi, pantas. Hinakan diri di atas perbuatan kita. Istighfar kepada Allah SWT dan bertobat kepadanya. Jangan simpan. Ya. Bertobat kau kita tangguh. Ulama kata macam kita nak cabut pokok yang tak berfaedah. Dan depan rumah kita ada pokok, kita tanam pokoknya mutan jantan, tak ada faedah. Cabut dia kan. Ambillah tahun depan lah cabut. Tahun depan kita tangguh, kita dah tua. Rumah kita meningkat. Pokok makin besar, akal makin dah. Dia maksiat kalau kita tangguh, yang taubat kita tangguh je. Jadi iman kita makin turun. Dia makin lemah. Kemudian maksiat pula makin mendapat tempat dalam makin berakau. Dulu dia benci maksiat, kemudian dah slow sikit, lama-lama seronok. Jangan seronok dia maksiat habis. Ya? Jangan sampai taraf kalbi kita rasa sedap dengan maksiat habis. Itu bahaya besar. Dia beristighfar kepada Allah SWT dan bertawabat kepadanya. Sesungguhnya tiada majlis bersama Allah Ta'ala yang lebih bermanfaat bagimu berbanding satu majlis yang engkau hinakan dirimu dalamnya. Jadi orang bertaubat mana orang yang menghinakan diri dan dia mengaku, kan? Dia mengaku, ya Allah, tu hina, kita hinakan diri. Sebab tu orang takabur tak dalam taubat, kan? Ya, dia rasa aku ni ada dosa. Ya, mana orang yang menghinakan diri, merendahkan diri. Bila merendahkan diri terangkatlah martabat. Man tawaddaa rafa'ahullah. Siapa yang tawaduk, Tuhan angkat martabat dia. Sebab tu Rasulullah istighfar maknanya mengangkat martabat. Ya. Mengangkat martabat Nabi lagi tinggi. Maknanya untuk memastikan taubat, kita tak boleh sunyi daripada apa? Tafakur. Sebab taubat benda dalam. Detikan ketukan hati menyesal. Maka kena tafakur, fikir balik, banyak ulang kaji balik. Baru dia akan ketuk hati tadi, akan rasa betul-betul menyesal di atas tindakan kesilapan yang telah dilakukan. Ya, ketika dia tobat sungguh, maka Tuhan bersihkan hati, maka dia akan rasa kenikmatan luar biasa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian la tuwabbihha wa anta dhahikun farihun.
bal wabbihha wa anta mujiddun sadiqun muzhirun li'ubusati hazinul qalb munkasirun zalilun fa in fa'alta zalika abdala lakallahu ta'ala bil huzni farahan wa bizulli izzan wa bizulmati nuran wa bil hijabi kashfan. Ini jauh lebih kan. Bahasa senjata paling besar taubat tadi lah. Dan sudut tak ada jalan ni taubat. Mani taubat seminggu. Kerja lagi laju sikit. Tu. Taubat dia cuci. Bila cuci ada terang, tenang. Mana jangan engkau menghina dirimu dalam keadaan engkau tersenyum dan gembira. Wala tubakhiha wa anta dhahik. Ya. Kita minta ampun, ya Allah ampunlah dosa punya. Betul senyum sihat. Itu bukan. Itu bukan muka taubat dan taubat dengan lisan bukan hati. Dia kalau betul-betul hati, dia akan rasa efek dia akan keluar. Dia keluar tak akan nampak sedihan, menangis dan sumpah. Sebaliknya hendak engkau hinakan dirimu dengan bersungguh-sungguh dalam keadaan wa anta mujid, sungguh-sungguh sadik, ya, dan tulus besar benar hati kita. Kemudian menzahirkan pula muzhirun li'ubusah, menzahirkan kerisauan dan kebimbangan. Ya, macam mana orang risau kan? Duduk tak kena, bangun tak kena. Apa dia rasa berdosa ni? Kan? Itu berdosa dengan makhluk. Kadang-kadang orang cari salah, dia tak sedar duduk kan? Dia ada kes bunuh, tiba-tiba boleh cari kan? Oh, tak sedar duduk ni kan? Ya. Dia rasa-rasa macam kes dia dah dekat nak kena kan? Lagi tak senang. Itu kes dengan makhluk. Kalau dengan Tuhan lagi besar kan? Yang maknanya dia sentiasa dalam keadaan mungkasir, hati dia duka cita. Itu sifat orang taubat. Kalau itu cara dia ada, insya-Allah taubat dia bersih, ya. Dalam keadaan kerisauan, hazinul qalbi, dan duka cita, ya. Kemudian dan kehinaan diri. Duka cita dipanggil apa? Mungkasir, pecah hati. Ana inda kisatu qulubuhum, ya, ana indal kasir qulubuhum. Aku di sisi orang yang hati tidak ada inkisar. Inkisar mana pecah. Pecah mana pecah? Duka cita. Sentiasa duka cita. Tak sedap duduk, kita teringat, ya. Satu dalam surah dan ceritakan kisah Muis Al-Aswad. Dia ni kejap-kejap menangis. 40 tahun kan? 40 tahun dia menangis. Dia kata satu cerita, zarani akhun fillah pastarai itu samakan. Satu hari Zarah akan daku saudaraku dalam Islam. Mana saudara lah. Jadi bagi kita sunat kita apa? Ra'ikan daif dan tetamu. Aku belilah ikan, kan? Bila aku beli ikan, siap gulanya masak semua, makan semua. Lepas makan, biasanya apa? Tangan tu berminyak kan? Kita pakai sabun zaitun ada, macam sabun kan? Hilal ada. Banyak pakai sabun Cina dah ada, sabun Melayu kan? Ni kalau Melayu pilih sabun di hawa. Orang Islam sabun nak pakai, nak tangkap api ke otak masuk air macam orang pakai sabun minyak babi ke sabun ke mulut. Betul nak atas sebelum Tuhan. Baik, sekarang sabun dah tak ada. Dulu dibuang pakai apa? Minyak, pakai tanah. Ambil tanah kan, buang air gaul, jadi hilanglah minyak tu. Jadi dia tersilap, dia terambil segenggam tanah jiran dia kan. Dia ambil segenggam tu, ambil, dia masuk, Allah, tanah jiran aku ambil. Tanah jiran tu dia cari tak jumpa jiran tu. 40 tahun dia menangis. Satu genggam, ini dah sebat puluh hektar tanah orang. Bukan, beli 15 sen, jual 15 yen. Macam-macam cerita kan ni. Segenggam tanah tu 40 tahun dia menangis. Takut dia dengar Allah, takut tak boleh jawab di akhirat. Bayangkan tuan ni, berapa hebat orang dulu apa. Orang dulu punya iman, masya-Allah, ya. Suasana dekat, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Wah, dia kuat, nur dia kuat lagi tadi. Kita dah ujung-ujung ni, sebab tu Nabi jamin dekat-dekat. Ya, khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun aku, summal ladzina yalun. Semua kurun yang mengiringi ku, kurun sahab, summal ladzina yalun. Semua kurun yang mengiringi tabi, summa sakata. Kemudian Nabi diam. Tiga kurun Nabi jamin. Kurun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurun sahabat, kurun tabi. Kurun kita ni tak ada jaminan ni. Ya. Sebab tu kalau tak berpegang betul-betul dengan peninggalan Rasulullah SAW, bahaya besar.
Hendaklah engkau hinakan dirimu bersungguh-sungguh tu, setulus hati, dan zahirkan kerisauan dan kebimbangan. Ya, orang bimbang je, duduk tak kena, bangun tak kena, ya, muka dia kita nampak macam tak kena. Sebab apa? Sebab dia ada kes dengan Allah SWT. Duka cita dan kenyaan dirinya. Ya, jika engkau melakukan seperti itu, nasai Allah SWT akan mengganti duka citamu dengan kegembiraan. Ya, kalau betul-betul, lepas tu dia akan rasakan ketenangan jiwa dia. Ya, sebab apa? Dah bersih. Dia bersih, cermin bersih kan, sedang nak tengok tenang. Dia mudah mendampingkan diri dengan tak. Itu tanda taubat dia diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian kegelapanmu dengan cahaya. Ya, sebelum ni nak buat jalan kebaikan, amal salih, gelap, tak nampak tak? Sekarang minat terang, tu cahaya, nur. Ya, cahaya tu mana amal ni nak buat senang, mudah. Ya, malam pun mudah dibangun, nak buat ibadat-ibadat tak rasa berat. Itu tanda setengah daripada taubat dia diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau dia bertaubat, nak buat ibadat berat tu, rasa kena maksiat tu belum lagi. Tu mungkin ada sangkut lagi tu. Dia ada mensyarat ke apa, tak sempurna lagi, kena cek balik lah. Tuan. Dan terbuka pada cahaya dan hijabmu dan pembukaan kasyfin, maknanya tuan akan buka. Ya, tuan jadi daripada apa, gantikan daripada hina kepada mulia, daripada zulma kepada nur, daripada gelap pada cahaya, dan daripada terhijab, terdinding, payah kepada kasyfin. Mana kasyaf membukakan kalbi. Dulu payah nak ingat Tuhan, sekarang ringan. Ya, dulu payah nak pandang kebesaran Tuhan, sekarang ringan Tuhan buka. Akhirnya dapat berlazat dengan Allah SWT. Itu di antara tanda-tanda kalbi itu elok. Maknanya dimulakan apa tadi? Banyakkan istighfar. Dan satu lagi an Syekh Makinuddin Al-Asmari rahimallahu ta'ala. Ni Syekh Makinuddin. Makin apa makna makin? Enjin bagi agama. Makin wali besar ni. Macam pada anak tu, namakan anak Makinuddin. Muhammad Makinuddin. Sedap nama kan? Ada nak? Kerana nikah tu. Bukan dia Muhammad Muhammad. Ada cucu kan? Nama kan? Wa anis Syekh Makinuddin Al-Asmari rahimallahu ta'ala, wa kana min as-sab'atil abdal, masyaallah, dia wali abdal. Ya, qala kuntu fi ibtida'i amri akhitu wa ataqawwatu min zalik wa kuntu a'uddu kalami bin nahar. Allah, fa iza ja'al masa hasabtu nafsi fa ajidu kalami qalilan fama wajadtu fihi min khairin hamidullah ta'ala wa syakartuhu alaihi wa ma wajadtu fihi min ghairi zalik tubtu ila Allah wastaghfartuh ila an sara badalan minal abdali radhiyallahu anhu. Masyaallah. Ibadah riwayat daripada Syekh Makinuddin Al-Asmari rahimallahu ta'ala. Beliau adalah seorang daripada 70 wali abdal. Wali abdal, wali ganti. Al-abdal fi ummatin sabun. Setengah riwayat salah, setengah riwayat hamsun, ada khilaf. Wa bihim tuntarun wa bihim taqumul ard. Dengan doa mereka ni Tuhan uruskan kebaikan, hujan turun apa semua kan, berkat doa dia. Ya. Ada seorang wali abdal kan, dia sembahyang minta hujan. Diangkat dia takbir torang tu kan, panas terik. Diangkat dia takbir sembahyang istisqa, Allah berderum langit tu kan. Kejap lagi turun gelap. Dah habis semayang hujan dia turun. Ya, takut kita pula semayang makin terang. Makin panas. Allah Karim. Beliau adalah seorang daripada 70 wali abdal. Ya. Kemudian berkata, adalah aku ketika permulaan perjalananku. Ketika dia salik dulu, aku melakukan perusahaan menjahit. Kerja dia apa? Menjahit. Dan aku memberi makanan harianku dari hasil itu hasil, ya, dia menjahit baju. Kemudian aku sentiasa menghitung segala percakapanku sepanjang hari, berapa patah aku cakap. Ketika tiba waktu petang, aku akan muhasabah, menghitung balik kembali kata-kata, ya, yang mana baik, yang mana sebalik. Justru itu, jika aku dapati padanya terdapat kebaikan, kalam yang baik, lalu aku memuji-muji akan Allah Ta'ala dan mensyukurinya di atas kebaikan itu. Sebaliknya, jika dapati padanya kejahatan,
dan segera bertaubat kepada Ta'ala dan beristighfar padanya. Ya, dia jaga betul kan. Ya, sebab kalam ni besar. Dengan sebab lisan manusia boleh sampai ke Tuhan. Dengan sebab lisan manusia boleh kufur dengan Tuhan. Ya, lisan bahaya besar. Kalau kita tak jaga betul, jawab dia masalah banyak pula. Ya, jadi akan betul lisan dijaga. Tiap-tiap hari jaga. Akhirnya apa? Itulah rutin Syekh Makinuddin sehingga beliau ditabalkan menjadi seorang wali abdan, ya, radhiyallahu anhu. Wali abdan. Allah. Syekh Makinuddin pernah dia tahu dia berjalan. Dia nampak cahaya memancar ke langit. Dia pun terkejut. Hari ni ada 2 matahari. Sana satu sini, matahari apa kan? Dia dekat-dekat rupanya ada 2 orang sedang berjalan. Salah seorang tu punya nur memancar sampai langit. Bermakna dia ahli kasyfil. Dia ahli kasyaf. Nur orang tu dia nampak. Bila dekat timba ke pekan, dia pun perasan, oh seorang ni dikenal, ni seorang hamba, seorang lagi sayyid penghulu dia. Bila dia pampak ni nur siapa dia ni kan. Tiba di pekan, bila penghulu dia suruh dia punya hamba tu beli barang, oh jelas nampak nur jabun kan, nur hamba tu, bukan nur tuan dia. Lalu dia pun cepat pergi jumpa tuan dia. Tadi ringkas cerita, dia tahu, dia minta belilah. Dia kata, jual hamba kamu kepada aku, berapa pun aku bayar. Jadi tuan tu pun terpanjang, wah ni tak ada tawar-nawar ni, apa benda ni kan, mesti ada hal ni. Akhirnya cerita ke korek, dah dia tahu lah. Sebenarnya hamba kau adalah seorang waliullah. Masya Allah, kalau kita tak payahlah, saya peri merdeka itu. Itu dia merdeka agama. Padahal tu banyak cerita tentang orang hamba-hamba dulu, banyak pangkat dia wali-wali. Sebab apa? Mereka tak banyak urusan. Dia habis cerita dengan tuan ni, dah malam dia pulun. Ya, dia pulun ibadat menyucikan dalaman dia. Akhirnya sampai peringkat bersih yang layak diduduk makam kehampiran dengan Allah Ta'ala. Kemudian wa'lam annahu ila akhir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin. Macam mana kita ni? Berapa orang? Okay. 2 lebih. Dah tempar itu pada habis. Bila sering habis. Ya Karim. Baiklah. You know.